Assalamualaikum dan terima kasih admin kalau siarkan cerita aku nih. Maafkan aku kalau bahasa yang aku gunakan nih agak singkat dan kurang difahami. Maklumlah, pertama kali kongsi cerita. Tak seram pun, cuma sesuai dijadikan pengajaran untuk ibu dan bakal-bakal ibu. Untuk sentiasa tegas dari segala aspek diri maupun anak. Perkara ini dialami oleh aku sendiri dan tak ada berkaitan dengan siapa-siapa. Kalau tersama mungkin kebetulan dan terpulanglah, nak percaya ataupun tak. Waktu ini aku berada di bumi Kenyalang dan suami di Kedah. Dengan keadaan masa kini yang zaman melawan COVID-19 ini, agak sukar untuk bersalin dan berpantang di negeri orang. Maka, dengan berat hati itu, tinggallah aku di bumi Kenyalang bersama ibu aku. Ibu aku nih seorang yang bekerja ya. Oleh sebab itu, susah sikit nak jaga aku yang tengah syarat mengandung waktu itu. Tak dinafikan, memang agak tertekan dalam situasi mengandung. Lagi-lagi berjauhan dengan suami. Dengan adanya pantang larang lagi, tak boleh itu, tak boleh ini. Dalam keadaan tinggal dengan ibu sendiri pun, aku tertekan. Sebab dalam syarat mengandung tuh disoal banyak kali. Kenapa asyik berehat dan pemalas, tak masak dan tak bersihkan rumah. Bukan terasa malas, tapi dengan perut yang memboyot dan syarat nih, memang agak sukar dan sakit untuk buat kerja-kerja tuh. Dalam rumah 2 tingkat. Masa ni, aku udah tertekan dan stres. Bila suami aku cadangkan tinggal di rumah mertua, aku ni rela aja. Sebab di situ agak dapat berehat. Dan adik ipar aku pun selalu membantu. Jadi, dapatlah aku berehat sedikit. Masalahnya, dah tentu kita kurang selesa. Tahu jala kan, macam tak selesa pula goyang kaki kat rumah orang, walaupun mertua sendiri. Keadaan macam ni yang mendesak bapak aku menyuruh aku pulang ke rumah ibu. Pendek kata, memang stres. Sekejap ke sana, sekejap ke sini, dengan syarat mengandung lagi. Susah untuk digambarkan perasaan tertekan tu. Apalagi aku kena jaga perasaan orang sekeliling. Dengan berjauhan lagi dari suami, memang aku sentiasa nangis. Maka, aku ni baliklah ke rumah ibu aku atas desakan bapak aku tadi. Masa ni, aku hampir kemurungan atas desakan yang aku terima. Memang terasa nak bunuh diri pun ada, sebab aku tertekan. Tapi, mengenangkan anak yang tak berdosa ni dalam kandungan aku coba bertahan dan sabar meskipun Allah je yang tahu hati aku masa tu. Selang 2 minggu, hari nak melahirkan pun tiba. Dalam mengalami stres tu, tiba-tiba gerakan janin berkurangan. Hati aku dah risau, tapi masa tu ibu aku sedang bekerja. Kalau boleh, aku nak jak pergi hospital waktu tu. Dengan penuh kebimbangan ni, aku pun telefon ibu. Ibu hanya kata, bayi tu tidur dalam perut. Sebab tu tak bergerak. Nanti bergeraklah tu. Tapi, naluri aku tu kuat mengatakan, sesuatu akan berlaku. Dengan tangisan dan ketakutan, aku merayu kepada ibu supaya dapat antar aku ke hospital. Itu pun selepas hampir 2 jam aku menunggu di rumah. Aku sebenarnya pandai memandu, tapi sesiapa yang berada di sini tahu jala hospital tu dalam pembinaan bangunan baru. Jadi memang tiada ruang untuk parking. Adapun memang sangat jauh. Dan dalam keadaan aku yang cemas dan risau tu, memang tak dapat berfikir dengan baik.
Nak disuruh adik belum mahir memandu. Jadi, menunggulah aku sehingga ibu sampai. Setelah ibu sampai, terus kantar aku ke hospital. Di sana, aku rasa lega. Dan setelah confirm, terus masuk ward. Dan masa ni, dokter buat pemeriksaan. Memang dah pintu rahim dah terbuka 1 cm. Jadi, tinggallah aku di ward yang berpenghuni 3 orang sebilik. Malam tu, ketuban aku pecah dan sakit semakin kerap. Masalah tu tiba bila aku terminum air selusu yang berupa akar sebanyak 2 botol. Sebab aku dengar je usul orang-orang tua. Aku tak search pun kat internet, bahayakah atau tak benda tu. Rupa-rupanya sakit tu menjadi luar biasa sakitnya. Setelah lebih 24 jam, air ketuban aku tu pecah, tapi pintu rahim aku masih stay 1 cm. Apalagi doktor masuk ubat paksa bersalin. Menjadi-jadilah sakitnya. Masa nak bersalin tu sakit sangat. Mungkin aku jadi menjerit masa di ward bersalin tu. Ya, walaupun memang bersalin tu dah tentunya sakit, tapi dalam keadaan selepas stres tu dan bertimpa-timpa dengan kesakitan yang aku tak jangka tu, memburukkan emosi aku. Mujurlah, semua selamat. Dan aku melahirkan bayi perempuan yang sangat comel. Setelah 2 hari aku di hospital, akhirnya aku dibenarkan pulang ke rumah. Dan episod mengerikan ni pun bermula. Dalam keadaan sakit dan tekanan tu, lagi-lagi bayi aku yang baru lahir tu memerlukan perhatian, buatkan aku mula sakit kepala yang sangat teruk. Pada awalnya, bayangan hitam berupa manusia mula aku rasa melintas di penjuru bilik. Seram sejuk mula datang dan menggigil aku dibuatnya. Dan ibu pula berkali-kali memaksa bayi disusukan susu formula. Sedangkan payudara aku waktu tu bengkak dan sakit. Lagilah aku sedih dan tekanan aku rasa. Aku nak ingatkan, kita waktu lepas bersalin ni, benda kecil pun boleh buat kita stres. Oleh sebab tu, sokongan suami amat diperlukan pada saat tu. Suami pula terpaksa dikuarantin selama 2 minggu di hotel sebab perlu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kerajaan Sarawak. Tiba-tiba, aku benci dengan semua orang. Sebab semua orang hanya buat aku tertekan dan aku rasa sakit. Hanya bayi aku yang aku sayangkan. Keadaan semakin bertambah teruk. Bila asal aku terlelap tidur, aku nampak macam ada orang nak bunuh aku. Sanggup aku tak tidur sebab aku takut ternampak bayangan tu. Tengok cermin pun aku takut sebab aku sendiri takut tengok wajah aku. Masih aku ingat waktu tu, ibu aku sedang solat di bilik aku. Aku tengok macam hantu muka merah sedang menyapa-nyapa aku. Aku dah ketakutan. Aku takut itu bukan ibu aku. Tapi setelah aku beristighfar, barulah aku nampak itu ibu aku. Bayangan gelap berbentuk manusia tu semakin kerap aku nampak. Sehingga aku terfikir, aku ni dah tak betul kah? Dah gila kah aku ni? Setiap hari, aku termenung kosong. Tak tahu pun ke mana fikiran aku. Hanya bayi aku tu yang jadi penguat aku. Waktu tu, oleh sebab perasaan aku yang sangat kacau, aku nak bunuh diri. Mujurlah, ada seorang nurse ni yang perasan dengan keadaan aku. Dan waktu tu, dia syorkan aku berjumpa doktor. Lepas tu, bukan aku nak salahkan, tapi ibu aku ni berkali-kali tanya,
kenapa aku stres, murung. Dia pun ada tanya, laki kau ada derakah atau pukul kau? Tanpa dia sedar, dialah orang yang buat aku stres dan tertekan dari segala segi dan aspek sebelum dan selepas bersalin. Ibu memang melarang aku makan apa-apa obat sebab bayi aku tuh kuning dengan agak lama. Keadaan tuh buat aku terpaksa menahan sakit yang agak lama dan aku kesejukan. Makanan aku hampir 30 hari hanya ikan bilis saja. Nasi dan ikan bilis hampir setiap hari. Lepas tu, aku ni pula memang melarang keras bayi diberi mandi sirih, diberi minum susu kambing fresh lah, pil susu lah, dan pelbagai-bagai lagi usul yang tak masuk akal, yang mana aku rasa akan mendatangkan bahaya untuk bayi aku tu, untuk minum, makan, macam-macam segala benda. Berkali-kali ibu paksa aku buat macam yang dia suruh. Bila aku tolak, teruslah ibu aku kecil hati dan terasa hati, yang buat aku serba salah. Bila aku rasa bersalah tu, datang lagi stres aku. Teruslah bayangan hitam tu datang lagi bersama sawan yang teruk aku alami. Memang terasa nak mati lebih baik pada masa tu. Tapi anak kecil itulah yang jadi pemacu semangat aku yang hilang. Selepas beberapa minggu berpantang di rumah ibu, aku ambil keputusan untuk balik ke Kedah, ikut suami aku. Lantaran aku tak sanggup lagi alami stres berterusan. Ibu aku nangis sebab aku tak habiskan pantang aku dengan dia. Memang aku putuskan dan aku tegaskan untuk balik. Walaupun aku rasa bersalah tengok ibu aku yang menangis. Tapi aku lebih fikirkan kesehatan emosi aku berbanding apa-apa ketika tu. Bila sudah sampai di Kedah, terasa amat beban di dada tu terlepas luas. Nak buat apa-apa memang bebas dan tekanan aku dah hilang masa tu. Dan alhamdulillah aku kembali sihat dan ceria dengan si comel aku. Walaupun bekas-bekas kemurungan dan kesakitan lepas masih ada. Selepas sakit meroyan tu, memang ada side effect macam sakit-sakit badan dan otot sebab sawan yang pernah dialami. Tapi bila emosi mental kita sehat, semua akan baik dan sehat. Pendek kata dari aku, sentiasa bersedia dari mental dan fizikal bila nak bersalin. Oleh sebab kesannya tu amat besar pada kita secara berterusan. Semoga bakal-bakal ibu dan ibu sentiasa sihat dan selamat dari pelbagai penyakit. Okeylah, tu jalah cerita aku kali ini. Semoga korang terhibur dengan cerita ni dan ambil pengajaran dari pengalaman aku ni. Baik korang. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum semua. Aku Nana Kim. Sebenarnya ada banyak kisah seram yang betul-betul terjadi kataku. Tapi nak cerita pun tak sempat sebab kekangan kerja. Dan waktu malam jalah baru aku free. Dan kisah yang aku nak sampaikan ni adalah tentang hantu katak. Kisah benar yang berlaku suatu masa dulu di rumah tok wan aku. Rumah tok wan aku ni terletak di negeri Kedah, sebuah kampung yang cantik, dan di belakang rumah tok wan tu ada anak sungai. Sebelah sungai tu terbentang sawah padi yang luas, tapi berhampiran sungai itu ada hutan pokok bulu dan pokok kekabu. Waktu siang memang tak rasa apa, tapi bila di sebelah malam
memang terasa seramnya. Kata orang, pokok kekabuni tempat benda tu suka duduk. Aku pun tak pasti. Setiap kali malam menjelma, bunyi cengkerik akan kedengaran. Memang aura kampung tu terserlah. Lagi-lagi, suasana memang sejuk, sebab rumah kayu di atas. Rumah orang Kedah ni, rata-ratanya simen di bawah dan kayu di atas. Jadi, aku dan sepupu aku ni akan berkumpul di rumah atas sambil bermain batu seremban. Sepupu aku ada 3 orang dan aku je perempuan. Kami memang suka lepak rumah Tok Wan kalau cuti sekolah. Kisah seram ini berlaku bila hujan turun. Bukan pertama kali terjadi, tapi 3-4 kali macam tu. Kami dapat menyaksikan makhluk seram ni. Jadi, taklah terlalu seram. Ceritanya macam ni. Pada suatu malam, hujan turun dengan lebat dan akhirnya reda setelah berapa jam. Ketika tu, kami beramai-ramai main di dapur bawah. Dapur tu bahagian rumah paling hujung, berdekatan dengan sungai. Sedang kami bergelak tawa tu, sambil diperhatikan oleh Tok Wan, tiba-tiba terdengar satu bunyi. Macam bunyi burung sedang mengepak sayap. Tapi kalau burung, mesti burung tu besar, sebab kuat betul dengar. Semua yang ada terus berhenti bermain. Tok Wan ni mengintai di celah tingkap dapur. Tiba-tiba wajah Tok pucat dan dia nampak menggigil. Tok terus panggil semua yang ada, suruh intai di sebalik tingkap. Berhimpit-himpitlah kami, intai kat situ. Mujurlah, tak ada yang menjerit, sebaik je nampak rupa makhluk tu. Berpandukan cahaya belakang rumah Tok, makhluk tu berada di batas sungai. Tubuhnya hitam, mulutnya bermuncung panjang macam tapir. Di tengah dahinya tu ada satu sesukut panjang yang bercahaya merah di hujung, macam ikan yang gigi tajam yang kat laut dalam tu. Kan ada lampu kat kepala ikan tu. Macam tulah kat dahi makhluk tu. Disebabkan makhluk tu hitam dan suasana pun malam pula, jadi kami tak tahu mana mata dia. Makhluk tu terbongkok-bongkok mencari sesuatu. Mula-mula nampak seekor je. Tiba-tiba muncul lagi seekor. Sekali pandang dua makhluk tu saling tak ubah macam makhluk asing dalam fikiran kanak-kanak aku waktu tu. Selalunya hantu berwajah hodoh. Ini tak ada wajah. Mungkin sebab malam, jadi kami tak nampak sangat. Hantu-hantu tu tunduk dan terbongkok-bongkok. Puas kami perhatikan benda apa yang dia cari. Rupa-rupanya dia cari katak. Memang kat belakang rumah Tok Wan tu penuh dengan katak. Lagi-lagi lepas hujan. Masa tu juga bising dengan suara katak. Samar-samar aku nampak benda tu sedut katak. Aku pun tak tahu hantu jenis apa yang makan katak macam tu. Tok aku pun tak pernah tengok hantu macam tu. Hantu tu kalau tak silap aku, saiz sebesar kanak-kanak 5 tahun atau 6 tahun macam tu. Tak lama kemudian, hantu-hantu tu mengepak sayapnya, macam sayap kelawar. Dua-dua ekor tu terbang ke arah pokok betik yang berhampiran dengan sungai. Bila dia terbang jauh, memang kami tak nampak lah. Cuma kelihatan lampu merah di dahinya yang berkelip-kelip. Kemudian, cahaya tu pun hilang. Semua yang mengintai tertanya-tanya. Nak kata hantu,
tak menakutkan pun. Mungkin hantu, mungkin juga spesies binatang yang tak pernah kita jumpa, atau mungkin makhluk asing. Sejak hari itu, kalau lepas hujan je, mesti akan nampak makhluk tu. Tapi, waktu malam je lah. Tu pun bukan selalu. 3-4 kali macam tu adalah pengalaman tengok hantu katak tu. Sekarang mungkin dah tak ada, sebab mungkin kawasan hutan pun dah tak ada. Sampai sekarang ni, kami menggelarnya hantu katak. Sebab dia datang untuk cari katak. Aku harap korang tak cakap aku salah tengok. Ke apa? Sebab bukan aku seorang je yang nampak. Mungkin bukan hantu dan kisah ni tak seram. Cuma aku nak kongsi makhluk pelik yang aku nampak tu. Mana tahu korang pun pernah tengok. Okeylah, sampai sini saja cerita aku pasal hantu katak ni. Kalau ada masa, nanti aku cerita lagi pengalaman aku yang lain. Terima kasih sebab dengar cerita ni. Bye semua. Sekian.